Baik, kita mulakan kuliah maghrib kita malam ini dengan kita sama-sama baca kitab. Ila Rasul Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram asar ridha masyaallah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qaddatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wassanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Maksudnya, kata oleh Muhammad, adakah sama orang-orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Biasanya orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang-orang yang diberikan akal sempurna oleh Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah, man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang maksudnya setiap Nabi sallallahu telah bersabda setiap daripada umat itu masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu ditanyakan pada Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu Rasulullah SAW menjawab, siapa taat padaku maka masuk ia ke dalam syurga. Dan siapa tidak taat padaku maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Allah Ta'ala, alhamdulillah, terpanjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala. Selagi tuan-tuan pada malam ini kita dapat bersama insyaAllah untuk minggu yang bulan depan saya akan mengerjakan umrah 16 sampai 27. Mungkin bertembung kan untuk kuliah minggu depan, bulan depan lah. Kena tak tu? Kena kan? Jadi bulan depan tangguh lah. Kecuali kalau tuan-tuan nak ganti hari lain. Jadi saya maklumkan awal senang. Baik. Jadi malam ini kita sambung bab wasiat berhubung dengan kaum perempuan. Hari itu kan kita tak habis lagi. Kita masuk pada hadis yang ke-282. Kalau yang Jakim punya hadis 108. Kalau ikut urutannya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ialah hadis ke-282. Masih dalam perbincangan bab wasiat berhubung dengan golongan perempuan. Baik.
Mana hadis pada malam ini ada yang pertama, hadis yang diterima daripada An Muawiyah ibni Haizah. An Muawiyah ibni Haizah. Aja dal ta mabutah Haizah. Nama dia pelik sikit lah. Nama Muawiyah ni biasalah Muawiyah. Cuma Haizah ni jarang didengar. Daripada Muawiyah ibni Haizah radhiyallahu taala anhu telah membela Allah taala. Itunya. Baik. Qala berkata ya qultu, aku berkata ya Rasulullah, ma haqqu zaujah ahaduna alaih. Ma haqqu zaujati ahaduna alaih. Wahai Rasulullah, kan apakah hak isteri terhadap suaminya? Ma haqqu zaujati ahaduna alaihi. Apakah hak isteri terhadap suaminya? Qala berkata ya Rasulullah, antud imaha iza tu'imta. Naklah engkau memberi makan kepadanya apabila engkau makan. Antud imaha iza tu'imta. Naklah memberi makan kepadanya isteri apabila kamu makan. Wa taksuha iza tasita. Dan naklah kamu berikan ia pakaian. Berikan dia pakaian apabila kamu berpakaian. Berikan pakaian apabila kamu berpakaian. Wala tadriba wajha. Dan janganlah kamu mukul di muka. Jangan pukul di muka. Wala tajhur illa fil bait. Dan janganlah kamu meninggalkan dia. Ada suami. Oleh itu janganlah kamu mengasingkan dia daripada rumah. Jangan mengeluarkan. La tajhur illa fil bait. Jangan mengeluarkan dia daripada rumah kecuali biarlah dia tinggal dalam rumah. Hadis riwayat Hasan. Rawahu Abu Daud. Maksudnya di mana hadis terima daripada Muawiyah bin Haizah radhiyallahu ta'ala, katanya aku berkata wahai Rasulullah, apakah hak isteri terhadap suami? So jawapan baginda, naklah kamu beri pakaian, naklah kamu makan apabila kamu beri dia makan apabila kamu makan. Jadi bila kita makan, janganlah kita makan seseorang sedangkan isteri kita tak makan, menahan kelaparan dan sebagainya. Baik. Jadi kalau kita lihat kepada syarahannya, dia kata, apakah maksud bahawa engkau memberi makan akan dia apabila engkau makan, dan kamu beri pakaian pada dia apabila kamu pakaian? Maksudnya janganlah kamu makan seorang diri, jangan kamu berpakaian seorang diri, melainkan isteri tadi syarikah hayatuka, melainkan isteri tadi berkongsi kehidupannya dengan kita. Isteri tadi berkongsi kehidupan terhadap diri kita. Maka wajiblah antara kau tadi memberi nafkah atasnya sebagaimana engkau menafkah pada diri kamu sendiri. Sebagaimana kita makan, dia pun makan jugalah, punya samalah dengan kita makan. Atau dikatakan fahiya syarikatun, dia kata fahiya syarikah hayatuka. Mana perempuan tadi dia bersekutu ataupun berkongsi ataupun bersyarikat bersama dengan kehidupan kamu, dia kata. So apakah makna daripada kalam ini? Makna daripada kalam ini sesungguhnya kau, dia kata, wal makna hadzal kalam annaka idza lam tajid ta'aman li nafsika fahiya syarikah ma'aka aidan fil ju', dia kata. Maksudnya dia kata kalam ini ataupun ibarah daripada perkataan ini, kata Nabi tadi, dia kata apabila engkau tidak mendapati sesuatu makanan pada diri engkau, padahal isi tadi berkongsi bersama engkau dalam kehidupan, maka kalau dia lapar, maka naklah kamu juga lapar, dia kata. Kalau tak dapat makanan yang dapat dimakan, sedangkan isi tadi dia berkongsi kehidupan pada kita,
maka naklah sama-sama berlapar lah. Naklah sama-sama berlapar. Jangan isteri je berlapar, sedangkan suami kenyang makan kat luar, kan? Makan dengan kawan-kawan. Jadi tak seronok lah dalam bab itu. Jadi naklah kita, kalau kita makan di luar, belilah sebagaimana apa yang kita makan di luar, kita belilah makanan tadi, kan? Setelah kita makan, belilah makanan, bungkuslah, bawa balik. Sama ada isteri tu dia suka ke, dia tak suka ke, yang penting kita belilah. Tapi kalau dia suka, lagi baik. Ataupun mungkin kita tanya dulu, sayang nak makan apa? Abang makan ni. Nak tak? Dia kata nak makan lain. Jadi kita tunjuklah makanan yang ada kat kedai tu. Dia pilihlah sendiri apa makanan nak. Macam tu. Boleh? So jangan duk makan seorang. Balik rumah konyang, cendau kan. Sedangkan isteri tidak makan. Gitu. Itulah ibarat daripada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dia kata kemudian dalam hadis ni juga sebut wa taksuha iza tasida, dan engkau memberi pakaian kepadanya apabila kamu pakaian. Maksudnya wa ibaratul ukhra fa in lam yakun indaka malun litastari kiswah al-jadidah li nafsika fahiya syarikatun ma'aka fiha bi nafsi hal. Fahiya syarikatuka. Fahiya syarikatuka kama yaqulul awam fil hulwati wal murrah. Maksudnya bila tak ada di sisi kau itu harta untuk membeli pakaian yang baru, untuk kamu nak gunakan pakaian tadi, sedangkan isteri juga berkongsi dalam bab pakaian tadi, nafkah untuk pakaian. Jadi dalam bab itu maka janganlah kamu beli, kata. Naklah kamu juga sama juga. Kalau isteri tidak berpakaian, maka suami pun tidak berpakaian. Maksud tak berpakaian pun pakaian tak bergantilah, maksudnya. Pakaian tak berganti. Semalam kalau isteri tak berpakaian tak berganti, suami pun berpakaian tak berganti kan. So sama-samalah. Gitu. Itulah maksud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakan pada kita itu lain. Betul tak? Suami beli untuk dan untuk dia je. Isteri dia tak berganti setahun pun dia tak kisah, tak tahu apik kan tu. Tu nasib baik ada gaya. Kalau tak ada gaya, langsung tak ganti pakaian tadi. Jadi suami je pakaian berjenama, pakaian mahal. Sedangkan isteri tu pakaian dia koyak-koyak je. Tak tampal sana, tampal sini dan sebagainya. Jadi itu benda yang tidak digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian dalam hadis ini juga disebut, dia kata wala tadribal wajha wala tukabbih wala tajhur illa bil bait. Dan janganlah kamu memukul di muka, kata dia. Janganlah kamu mukul di muka. Wala tadribul wajha. Kerana muka ni ialah satu benda kehormatan. Kehormatan. La tadribiha illa li sababin. Janganlah kamu pukul di muka itu kecuali dengan sesuatu sebab. Jangan pukul di muka kecuali dengan sesuatu sebab. Wal afdal la tadribuha. Yang paling baik, kata pengarang, janganlah kamu pukul di mukanya. Kenapa? Kerana Nabi SAW lam yadrib imra'atan abadan. Kerana Nabi SAW dia kata tidak pernah memukul isteri baginda itu di muka selama-lamanya. Selama hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata. Tetapi walakin hazal alal umum idza haddatha syai'un aw arata an tadribaha fadribha darban ghairu mubarish. Tetapi di atas keumuman daripada hadis ini, apabila terjadi sesuatu atau si suami itu berkenan nak pukul juga,
Nak pukul juga isi tadi di muka. Fadribha darban ghairu mubarish. Boleh pukul tapi dengan pukulan yang tidak mencederakan. Pukulan tidak mencederakan, pukulan yang tidak mematahkan tulang, pukulan yang tidak mencacatkan jasad, mencacatkan tubuh badan. Dan sebaik-baiknya janganlah dipukul di muka. Kenapa? Li'anna wajha mawdhi'un takrimul insan. Kerana muka ini ialah tempat kemuliaan manusia dia. Muka tempat kemuliaan manusia. Wa huwa asyrafu mawdhi'i fi jasadil insi. Fi jasadil insi. Dan ianya semulia-mulia tempat pada batang tubuh manusia. Pada batang tubuh manusia. Semulia-mulia tempat. So janganlah mukul ni muka. La yazuzu an tadriba insin ala wajhi sawa'un kana zawja aw ibnan aw akhan sagiran wa ghairu zalika. So kata musannaf, tidak harus kita mukul seorang itu di mukanya, sama ada kan sasarannya itu ialah isteri kita ataupun ibnan, anak lelaki. Walaupun anak lelaki, aw akhan sagir, ataupun saudara kita yang kecil, wa ghairu zalika, dan selain demikian tadilah. So janganlah kita mukul di muka. Kan? Kalau boleh pukullah di tempat-tempat lain gitu. Apalagi kalau pukul di muka tadi boleh menyebabkan cacat. Betul juga tubuh badan yang lain boleh menyebabkan cacat. Kemungkinan mungkin akan disaman. Isteri akan menyaman suami. Kan sebab benda ni ialah kalau sampai tahap adanya dan hakim boleh mengambil tindakan. Mengikut apa yang undang-undang yang telah pun sedia ada. Okey. Baik. Kemudian wala tukabbih. Wala tukabbih maksudnya jangan kamu kata perkataan-perkataan yang qabihah. Perkataan-perkataan yang tak baik maknanya. Wala tukabbih ay la taqul laha ya qabihah ataupun anti qabihah ataupun qabahallahu wajhaki. Jangan kita kata pada isteri kita, wahai perempuan yang qabihah, perempuan yang keji, perempuan yang jelek, ataupun anti qabihah, engkau seorang perempuan yang jelek, ataupun qabahallahu, Allah Ta'ala menjelek akan muka engkau dan sebagainya kan. Dan apa sajalah perkara. Dan melengkapi qabih ini ialah tegahan daripada qabih sama ada segi hissi ataupun maknawi. Maknanya penghinaan itu sama ada penghinaan segi hissi, luaran, ataupun maknawi ataupun dalaman. Pun tak boleh. Fala taqul laha anti min ailatin sayyi'ah. Janganlah kita kata pada isteri kita, kau itu perempuan daripada keluarga yang jahat. Dia kata anti min ailatin sayyi'ah aw wadi'ah, ataupun perempuan yang daripada keluarga yang tak elok lah, wadi'ah. Sayyi'ah, wadi'ah. Wa ghairu zalika, ada selain lah. Jangan sebut perempuan lacu, perempuan pangang, perempuan bodoh, macam-macam lah. Sesuai lah kita sebut benda ni. Itu pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita mungkin marah macam mana pun, cubalah tahan kemarahan tadi gitu. Baik. Kemudian pesan Rasulullah juga, dia kata wala tajhur illa fil bait. Dan janganlah kamu asingkan dia. Maksud asing ini disebabkan ialah perempuan tadi nusyus. Dia tak taat pada kita. Dia tak taat. Iza wujida ay bi sababin li hijri fala tajharaha. Maka janganlah kamu mengasingkan dia. Kecuali naklah asingkan di rumah saja, dalam rumah lah. Di rumah saja. Macam tu. Lailah kalau ada keluarga dia datang, keluarga datang buat balik. Dia tipu oleh keluarga dia, minta ada keluarga dia datang.
buat balik. Tak apalah, buatlah balik gitu. Kan? Tapi kalau ikutkan, kalau setakat talak 1, talak 2, kalau ikutkan tak boleh buat balik. Naklah tinggal dalam rumah saja. Cuma bilik yang berasingan. Cuma kalau mahkamah saya dipahamkan kalau kes talak 1, talak 2 ni memang dia tak bagi tinggal serumah. Dia tak bagi serumah. Dia takutilah benda-benda yang tak baiklah mungkin berlaku dan sebagainya. Gitu. Jadi tak dibenarkan untuk serumah sehinggalah selesai perbicaraan dan sebagainya. Wallahu a'lam lah kan tu. Baik, itulah tadi tentang pesanan Rasulullah SAW. Gitu. Ini maknanya hak suami terhadap isteri pun dia ada hak juga. Mana kalau suami berpakaian, dia pun nak juga berpakaian. Kalau suami makan sedap-sedap, sono-sono, makan kepala kambing, lainlah kalau isteri tak makan kepala kambing, kari kepala kambing. Ataupun mungkin suami dia makan ikan apa tu? Syakap. 3 rasa. 10 rasa lah. Jadi isteri pun nak jugalah. Gitu. Dia pun nak jugalah. Kalau suami dia makan apa tu? Nasi biryani, nasi Arab dan sebagainya, isteri pun nak juga makan nasi Arab. Bukan suami dia makan nasi Arab, betul? Macam balik. Tak nak makan situ kan? Tak nak makan situ tak apa, buatlah balik. Makan sekali dah dengan isteri. Itu kan? Jadi. Itulah kata adab kita lah dengan isteri gitu kan. Sebenarnya mereka pun ada hak terhadap suami dia. Baik, itu ada yang pertama. So apa pengajaran pada hari ini? Pertama, suami berkewajipan memberi makan dan pakaian kepada isterinya mengikut kepada kemampuan. Siapa kemampuan suami? Ikutlah. Itulah yang dibeli dia. Jangan suami pun tak mampu sedangkan isteri nak yang mahal. Tak boleh lah gitu kan. Masa suami boleh pakai dan pakai. Akhirnya berhutang. Bila berhutang, siapa yang susah? Dua-dua susah lah. Bukan suami yang susah. Isteri pun susah juga. Kalau ada suami berhutang. Kemudian yang kedua, suami diharamkan memukul muka isterinya. Dan diharamkan juga menghina isteri. Haram pukul dan haram menghinakan isteri. Kemudian yang ketiga, suami tidak boleh memperlakukan isterinya ketika nusyuz, melainkan dalam rumah. Melainkan dalam rumah. Okey, mana isteri dia nusyuz, derhaka, tak taat. Bila suami panggil, tak nak dengar. Bila suami balik, makanan pun tak masak, pinggan pun tak basuh, anak berak pun tak cebok dan sebagainya kan. Jadi suami kalau ikut ada hak lah, ada hak nak marah isteri tadi. Sedangkan isteri pun tak bekerja, duduk rumah aja. Dan lah kalau isteri bekerja, suami bekerja, lain. Ini suami bekerja pada pagi sebelum subuh dah keluar. Kata Pirami kan, sebelum subuh, kata Pirami. Sebelum subuh aku dah keluar kan, gitu. Balik malam. Sedangkan isteri duduk rumah tu, rumah, jaga rumah, masak, jaga anak dan sebagainya. Tapi apa yang kita harapkan dia tak buat. Duduk je tu kan. Ngadap TV, tengok movie dan sebagainya. Main game. So macam mana? Marah tak kita sebagai suami? Marah kan? Tak marah? Baguslah tuan-tuan, tak marah. Suami main game tak marah. Ini suami misali je dia. Tapi kebanyakannya suami mestilah marah kalau isteri tak ngemas. Betul tak? Anak tak cebok, nasi tak masak. Okey. Baik, seterusnya kita masuk hadis yang kedua. Hadis yang terima daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Imam Tirmizi
Waqala dan berkata ia hadis ni merupakan hadis hasan sahih. Hadis hasan dan sahih. Apa maksudnya tuan-tuan? Diterimakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala berkata ia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul iman, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang paling baik pergaulannya dengan isterinya. Dengan isterinya. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam hadis ini Nabi kata sebaik-baik sempurna iman seorang tadi ialah orang paling baik akhlak dia. Jadi makna akhlak ni perkara pertama lah. Akhlak perkara pertama yang dia diambil kira jugalah. Samping akidah pun benda penting juga. Tapi akhlak benda yang pertama juga. Yang dia tekankan kepada kita supaya kita orang beriman. So makna kalau akhlak kita tak bagus, makna kita iman kita tak sempurna lah. Gitu. Jadi kalau nak iman sempurna, mestilah akhlak yang baik. Maksud akhlak baik ni jadi tuan-tuan, maksudnya apa saja yang menimpa kita, kita redha lah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata, wa minan nas man ya'budullahi ala harfin fa in asabahu khairun itma'inna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Allah SWT sebut dalam surah Al-Hasyr 11, setengah daripada manusia itu ialah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ala harfin, di atas tepi. Mana harfin ni, asal mana harfin ni tepi. Apa maksud tepi di sini? Maksud tepi ini maknanya keyakinan dia lemah. Maksudnya keyakinan lemah. Sehingga pada manusia kata Allah Taala, orang yang menyembah Allah Taala ala harfin. Maksudnya dalam situasi iman dia lemah, tak kuat. Kalau sebut dalam dia punya huraian daripada ayat Quran itu, maksudnya kalau ikut dia punya syarahnya, wa minan nasi man huwa dhaiful iman. Setengah pada manusia itu maksudnya orang yang lemah iman. Maksudnya imannya itu tak menusuk ke dalam hati dia. Tak menusuk dalam hatinya. Fa in asabahu khairun itma'inna bihi. Kalau ditimpa akan dia oleh sesuatu benda kebaikan, itma'inna bihi, maka iman dia tu tetap. Dia kata, iman tetap. Bila ditimpa kepadanya sesuatu benda kebaikan, kejayaan, kebagusan, kesenangan dan sebagainya, itma'inna bihi, hatinya tenang. Sebaliknya, wa in asabathu fitnatun, apabila ditimpa akan fitnah. Fitnah ataupun benda-benda yang dia benci lah gitu. Ataupun hilang orang-orang yang dikasihi. Dia kata. Zawalul mahbub, hilang orang yang dikasihi. In qalaba ala wajhi. Maka berpalinglah muka dia tadi. Berpaling muka dia. Maksudnya paling muka tadi, dia tidak redha lah dengan apa yang berlaku atas dirinya. Dia tak redha. Jadi dikaitkan dengan hadis tadi. Jadi sebagus-bagus iman, mana orang yang paling baik iman dia, itulah imannya, itu ialah akhlak dia. Akmalul mu'minina imanan hasanuhum khuluqa. Sesempurna orang beriman itu dari segi imannya, orang yang paling baik akhlaknya. So apa maksud orang baik akhlak dia? Tidak dikait dengan ayat Quran tadi. Dikaitkan. Jadi kalau orang yang baik akhlak dia, kan bukan sahaja sesuatu benda bila baik berlaku pada dia, hati dia tenang, hati tetap. Malahan kalau seandainya ditimpa kepada dia oleh musibah, benda yang dibenci, kebakaran, kemalangan, kematian, kehilangan orang-orang yang dikasih dan sebagainya, in qalaba ala wajhi, maka berpalinglah hatinya, imannya berpaling.
Iman paling. Jadi kalau iman paling tadi maksudnya tak sempurna lah iman tadi. Sedangkan Allah Ta'ala nak kita menjadi orang imannya sempurna. Maksudnya daripada sudut akhlak kita. Jadi kalau kita tak redha dengan apa yang berlaku tadi, semana akhlak kita tak bagus lah maksudnya kita. Akhlak kita tak bagus. Baik. Jadi kalau sebut dalam dia kata, dalam syarah ni dia kata, in asabathu fitnatun fi badani wa malihi wa alihi in qalaba ala wajhihi wa atarada ala qada wal qadar wa tasakhata wa halaka wa yaz billah. Maksudnya jika ditimpa akan dia oleh fitnah, sama ada pada badannya ataupun pada hartanya ataupun pada hati, pada ahli dia, maka berpalinglah muka dia tadi, berpalinglah iman dia, dan dia menentang qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia muka dia marah pada Allah Taala. Jadi kalau sebut dalam ni lagi, fa aqwalul mu'minina imanan hasanuhum khuluqa. Wa fi hadzal hadis hasun ala ayatakhallaqal muslim bi akhlaqil hasanah ma'al khaliq. Maka dia kata sesempurna orang beriman itu disebah imannya ialah bagusnya akhlak dia tadi. Jadi daripada hadis ni tadi kan, dan daripada ayat Quran ni tadi dia kata galakkan supaya kita berakhlak dengan akhlak yang sempurna apabila kita berhadapan dengan Khalik, mana pencipta kita. Bila berhadapan dengan pencipta kita, so kita kena adab dengan pencipta ataupun pencipta itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amma husnul khalqi ma'al khaliq bi ayyardiyal abdu bi syari'atihi azza wa jalla. Dia kata, maka adapun kebagusan akhlak manusia tadi bersama dengan Khalik, pada pencipta tadi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah dengan bahawa dia redha, dia kata redha seorang hamba tadi dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjunjung tinggi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, kemudian meninggalkan segala tegahan dari Allah Taala. Dalam keadaan kita redha, dia kata radiyan mutmainnan musliman, dalam keadaan kita redha, tenang, tetap hati kita, menyerah diri kita kepada Allah Taala, bi ayyardiya bi qada'illahi wa qadarihi wa la ya'tarida wa la yatasahhata ala qadrillah. Dia kata dengan bahawa kita redha dengan qada Allah Taala tadi dan qada-qadarnya, dan kita tidak membantah, memprotes, dan kita tidak marah dengan qadar Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Dia kata kullu ma jaa min indil habib fahuwa habib. Kaedah menyebutkan bahawa setiap barang yang datang daripada sisi orang yang dicintai, maka itulah yang dicintai, itulah kekasih. Tiap-tiap barang yang datang pada sisi kekasih, maka itulah kekasih. Dia kata boleh kan? Itulah tadi. So maknanya kita redha. Kemudian disebut lagi, dia kata cara kita redha, dia kata in a'taitani ma yasartani syakaratu wa in asabani ma yaswani sabartu. Jikalau diberikan aku sesuatu yang menyukakan aku akan bersyukur kepada Allah Taala. Dan jikalau ditimpakan aku oleh sesuatu yang menyusahkan aku, sesuatu yang mengkejikan aku, sabartu, dan aku sabar. Aku sabar. Itu maksudnya keredoan kita dengan Allah Taala. Itu maksud termasuk akhlak yang sempurna lah tu. Sesuai dengan hadis tadi dikaitkan. Itu dikaitkan oleh pengarang kita, syarah kitab ini, iaitulah Fadilul Syekh Dr. Muhammad Al-Mahmud Al-Misri. Dia yang uraikan hari ini. Baik, kemudian bagaimana pula tadi tentang akhlak dengan orang beriman? Tadi akhlak kita dengan Allah SWT, sebagaimana akhlak dengan beriman. Wa amma husnul khuluqi ma'an nas kaful adza wa bazlun nada was sabru alaihim wa ala azahum
hadza min husnul khuluqi minan nas. Adapun bagusnya akhlak bersama dengan manusia, itulah kita menahan diri daripada apa yang dia menyakiti kita. Apa yang menyakiti kita, kita menahan kemarahan, kesakitan tadi lah. Dan sabar atas sakitan mereka atas kita. Dan apa yang dia dengki kepada kita tu kita sabar. Haza min husnul khuluqi ma'an nas. Inilah yang dikatakan bagusnya akhlak bersama dengan pada sisi manusia. Ada kata. Bagusnya akhlak pada sisi manusia. So bagaimana pula akhlak dengan dua ibu bapa? Ada kata. Bagaimana akhlak nak akhlak kita bagus dengan ibu bapa pula? Kalau nak bagus akhlak dengan ibu bapa, dia kata naklah bermuamalah ataupun muasyarah dengan ma'ruf dengan kedua ibu bapa kita, gitu. Taat segala perintah kedua bapa. Kalau ibu bapa dah meninggal, so macam mana kita nak buat baik dengan bapa kita? Tengoklah kalau ada wasiat dia tadi, kita naik kalau wasiat dia. Kalau mak ayah kita dah tak ada, dah meninggal, ada tak wasiat dia? Tak ada. Kalau ada wasiat, kita naik wasiat dia. Kalau tak ada wasiat, kita bersedekah. Sedekah dengan niat kita bagi pahala tadi, sampaikan pahalanya kepada dua ibu bapa kita. Masya Allah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang sama, wa khairukum linisaihim. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik pada isteri mereka. Linisaihim. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang paling baik pergaulannya dengan isteri mereka. Aja tu. So maknanya isteri ni, dia kata isteri ni diumpamakan seperti kawan juga. Sebut dalam syarah hadis ini, dia kata isteri juga diumpamakan seperti kawan. Kenapa? Kerana Nabi SAW pernah bersabda, tabassumka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu bermanis muka pada wajah saudara engkau itu ada sedekah. Kita bermanis muka pada wajah saudara kita, sedekah. Mana kita jumpa kawan kita senyum, tabassum mana tersenyum, jumpa kawan kita, maka itu sedekah. Apa isteri macam mana? Apa kaitan isteri dengan hadis ini? Isteri kita ini sebenarnya asalnya adalah saudara perempuan juga. Saudara perempuan kita juga istilahnya. Itu sebabnya kita juga kena selalu bersedekah, berbuat baik dengan isteri kita. Wa zawwajuka hiya ukhtaka qabla an takuna zawjatuka. Isteri engkau itu ianya merupakan saudara perempuan engkau sebelum ianya menjadi isteri kepada engkau. Betul tak? Isteri engkau itu dia merupakan saudara perempuan. Mana saudara jauh lah. Dia ada saudara dekat, saudara jauh. Isteri kita ni adalah saudara jauh. Tapi dia kira juga saudara juga pada kita. Nabi SAW pernah bersabda, la tahtaqiranna minal ma'ruf syai'an walau antalqa ahlika bi wajhin tariq. Janganlah kamu memandang remeh dalam perkara ma'ruf. Kata Nabi SAW, jangan kamu memandang remeh terhadap perkara ma'ruf. Walaupun kamu berjumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang gembira, dengan wajah ceria kan, bi wajhin tariq. Gitu. Dalam hadis ini disebut perkataan akhaka, saudara engkau. Jadi dikaitkan dengan isteri kita ni, asalnya isteri kita ni ialah ukhtaka, saudara engkau juga. Jadi sebagaimana saudara engkau, kamu kena buat baik dengan dia. Kan? Mana sebelum kamu berkahwin dengan dia, kamu kena buat baik dengan dia. Jadi kalau dah kahwin, dia kata, lagi pula kamu kena buat baik dengan dia. Dia. Sedangkan sebelum kita kahwin, kita kena buat baik dengan dia. Macam hadis tadi, maknanya kalau kita jumpa saudara kita yang laki-laki,
Kan kawan kita yang laki-laki kan kita digalakkan tersenyum gitu. Galak tersenyum, senyum itu kan sedekah. Gitu. Jadi isteri kita itu sebelum dia jadi isteri kita, dia merupakan saudara juga. Tapi saudara perempuan, yang jauh. Kata, wa zawjuka hiya ukhtika qabla an takuna zawjaka. Isteri engkau itu ialah saudara perempuan engkau sebelum kamu berkahwin dengan dia dan dia menjadi isteri engkau. Sallama ala zawjika idza dakhalta al-bait fatakuna qad imtasalat amru rabbaka azza wa jalla fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala amsikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Apabila kamu masuk ke dalam rumah, kata, maka nak kamu bagi salam kepada isteri engkau sebagai satu penghormatan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan thayyibah, satu keberkatan yang baik. Satu keberkatan yang baik. Itu antara salah satu kebaikan pada isteri. Apalagi kalau kita cari nafkah dia kan, bagi nafkah dia, bagi pakaian dia, bagi tempat tinggal lagi kan, bagi itu macam-macam bagi kan pada isteri kita. Itu salah satu kebaikan. Itu kebaikan yang banyak kebaikan. Tapi salah satu daripada kebaikan yang kadang-kadang kita terlepas pandang, dia kata sekarang dalam bab bagi salam pada isteri pun kadang-kadang ada tak bagi salam. Hal gitu. Jadi apabila kamu masuk dalam rumah, kan, kamu pergi kerja, pergi musafir ke mana-mana, balik rumah, bagilah salam kepada isteri kita. Fa iza dahaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Bila kamu masuk dalam rumah, maka bagilah salam di atas diri kamu sebagai satu penghormatan pada si Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, dia kata, ya bunayya iza dahalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Pesan Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Nabi pernah bagi wasiat kepada Anas bin Malik. Apa wasiat Nabi pada Anas? Dia kata, ya bunayya, wahai budak, dia kata, iza dahalta ala ahlika, bila kamu masuk kepada ahli keluarga engkau, fasallim, maka bagi salam. Dia kata, bagi salam. Yakun barakatan alaika, nescaya dia akan mendapat satu keberkatan atas diri engkau. Wa ala ahli baitika, dan kepada ahli rumah engkau. Dia kata, dan ahli rumah engkau. Nampak tak? Jadi salah satu daripada benda kebaikan juga. Itu sebab hadis Nabi tadi, khairukum li ahli nisa'ihim. Sebaik-baik kamu ialah orang paling baik dengan isteri dia. Skop kebaikan ni banyak, luas. Hatta kalau kamu bagi salam masuk rumah pun merupakan satu kebaikan juga. Dia kata pada isteri kau. Apalagi benda-benda lain, benda-benda yang lagi besar. Kan? Nafkah dia, bagi tempat tinggal dia, bagi makan, bagi minum dan sebagainya. Kemudian jaga emosi dia, perasaan dia dan sebagainya kan. Banyaklah kebaikan-kebaikan yang boleh kita bagi pada isteri. Tadi yang bagi salam tu salah satu cara lah. Okay? Macam tu. Kemudian apa lagi? Kalau boleh bawa balik hadiah, dia kata. Seminggu sekali bawa balik hadiah, dia kata. Wa man ladzi yamnuka an tadkhula ala zawjika bi hadiyatin basitah kullu usbu' hatta law kanat wardatan jamilah litudkhila sa'ada ala qalbika. Dia kata, kalau boleh lagi, dia kata, seminggu sekali, dia kata, bawa lah balik hadiah. Seminggu sekali bawa hadiah. Hatta sehingga law kanat wardatan jamilah, sehingga walaupun dengan satu bunga yang cantik, dia kata, walaupun sekuntum bunga, dia kata, walau kanat wardatan ni bunga mawar, dia kata, bunga mawar al-jamilah, bunga mawar yang cantik, litudkhilal sa'adah ala qalbiha, supaya masuklah sa'adah tadi, kebahagiaan ala qalbiha, kepada hati dia. Dia kata, so masuk kebahagiaan hati isteri kita tadi. Sono, isteri kan suka bunga. Isteri kan suka bunga. Kalau boleh beli gantai lah.
Nanti emas. Dia cincin emas, gelang emas dan sebagainya. Itu kalau sanggup. Kalau tak mampu beli bunga je gitu. Beli bunga je. Mak kawan minyak bunga petik lah. Petik bunga. Okey. Petik bunga, buat balik. Bagilah bunga. Jadi kalau isi, kalau sebelum tu backmu datang, dia nampak bunga tu, ceria lah dia nampak bunga, walaupun bunga. Tapi kalau nak lagi ceria, tuan-tuan bawa dia pergi kena emas. Tu lagi dia ceria lah. Dia sakit kepala pun hilang sakit kepala dia. Dia demam pun hilang demam dia. Kita pula demam. Suami demam. Hati biasa. Biasa suami demam. Payung emas. Okey. Baik. Itu tadi tentang kaedah. Kaedah yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pengarang sirah. Pengarang pun mungkin ada benda-benda yang diambil lah. Okey tuan-tuan. Okey habis. Siapa pengajaran daripada hadis ni? Pengajaran pertama, akhlak yang baik adalah ciri-ciri kesempurnaan iman. Yang kedua, iman yang sempurna dan akhlak yang baik adalah dua faktor utama dalam pembentukan peribadi yang mulia. Yang ketiga, pergaulan suami isteri yang baik dan harmoni adalah dituntut dalam Islam dan akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Kalau tak ada bunga, belilah madu. Beli madu buat balik madu. Madu tu jangan madu lain. Kalau madu lain kan siap perang. Palestin kan dalam Palestin Israel. Itu madu tu lah yang beli tu. Madu betul. Beli jual botol kedai tu. Okey tuan Okey, sekadar itulah perbincangan kita malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi dua hadis mudah-mudahan dapat manfaat insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan tak? Kita tutup. Tak ada? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa 'alaman taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsiran wasyana fatayya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'arifin. Allahumma faqina fid Allahumma faqina fid Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.